أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah murid-murid dan rahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi, kita bersua muka lagi secara di alam maya ini pada sesi PDPR kita pada kali ini. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita dalam tajuk yang ke-19 dalam bidang fiqh. Murid-murid boleh merujuk buku teks tingkatan 1 daripada muka surat 107 hingga 110. Tajuk kita hari ini ialah suci daripada najis. Okey, dalam pelajaran sebelum ini kita sudah mempelajari jenis-jenis najis. Okey. Najis terbahagi kepada 3. Okey, maksud najis najis terbahagi kepada 3 seperti mana kita dalam pembelajaran kita yang lepas, iaitu mukhaffafah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Okey, apa itu najis mukhaffafah murid-murid? Najis mukhaffafah ialah najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Murid-murid, najis mukhaffafah ini ada satu saja di dunia ini. Apa dia? Air kencing kanak-kanak lelaki yang umur dia 2 tahun ke bawah yang dia minum susu ibu saja. Kalau sudah dia umur 1 tahun, dia sudah makan makan selain daripada susu ibu, itu dikira najis sudah. Najis, dia bukan najis mukhaffafah. Dia bertukar kepada mutawassithah. Untuk air kencing kanak-kanak perempuan, dia lahir sejak dia sudah terkategori daripada najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Ialah najis pertengahan. Okey, seperti darah, muntah, tanah, tahi, air kencing dan bangkai. Okey, dan yang sama dengannya lah. Kemudian seterusnya najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah ataupun yang dipanggil najis berat, iaitu anjing, khinzir atau kacukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan dengannya seperti tahi, darah, kulit, daging, bulu dan selainnya. Maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan anjing dan khinzir itu najis mughallazah. Kalau di tempat kita yang senang dijumpanya ialah anjing. Jarang kita jumpa khinzir. Khinzir ini kebiasaannya di hutan ataupun dipelihara. Jadi kita jarang jumpa lah. Okay, yang biasa kita jumpa ialah anjing. Terpijak tai anjing. Itu dia punya isu dia. Macam mana membersihkan dia? Okey, baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, saya terangkan sekali lagi. Selain daripada najis ringan dan najis berat, yang lainnya semua berada di mutawassithah. Apa sahaja jenis najis selain dari mukhaffafah dan mutawassithah lah. Kita ingat, senang saja. Ingat yang mukhaffafah dan mughallazah. Mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki yang umur dia kurang 2 tahun dengan syarat dia mesti minum susu ibu saja. Dia tidak boleh minum makan yang benda lain. Tapi biasa sekarang kalau umur 1 tahun dia sudah makan nasi. Kan? Sudah makan bubur. Okay, mughallazah, anjing dan khinzir. Senang cerita. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita teruskan dengan kita melihat cara menyucikan najis. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, najis mukhaffafah, macam mana cara dia? Ada 3, iaitu basuh bahagian terkena najis dan kemudian lap, percikan air ke tempat yang terkena najis, lap dengan kain bersih sehingga kering. Okey, kita lihat sedikit video berkaitan dengan najis mukhaffafah ni. Tengok okey ya. Bersuci. Okey, tengok dulu video yang pertama ini.
Okey, itu video berkenaan cara menyucikan. Okey, kita lihat pula praktikal dia. Video praktikal macam mana menyucikan najis mukhaffafah. Macam saya beritahu tadi, najis mukhaffafah cuma ada satu sahaja, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya menyusu susu ibu. Okey, macam mana? Okey, kita tengok. Begitulah murid-murid cara kita menyucikan air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah, yang hanya minum susu ibu sahaja. Okey ya. Saya ulang sekali lagi, kalau kita tidak mau renjis, kebiasaannya ada spray air, kita boleh guna spray air juga. Lap lah, jangan tidak lap, nanti basah pula di tempat tempat kencing baby lelaki itu. Okey ya. Okey, itu secara ringkas. Itu secara dia, tidak susah. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya, iaitu kita lihat najis mutawassithah. Macam mana membersihkan dia? Yang pertama, buang najis dari tempat terkena kotoran. Yang kedua, basuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak. Yang ketiga, pastikan bahagian terkena najis tadi hilang bau. Dia kena bau, kena hidu. Warna, kalau ada warna dia. Berak, contoh tai. Tai ada warna kan. Dan rasa. Tapi jarang dia rasa kan. Pastikan dia bersih. Okey, kita lihat video berkaitan dengan cara menyucikan najis mutawassithah ni. Kita lihat murid-murid untuk lebih faham. Okey, kita tengok dulu dia punya cara dia. Okey, itu cara menyucikan. Okey, kita tengok macam mana praktikal dia. Macam mana kita menyucikan najis mutawassithah ni. Okey, tengok baik-baik . Begitulah cara murid-murid kita menyucikan najis mutawassithah. Dia senang saja sebenarnya. Okey, tidak susah juga. Okey. Seterusnya kita lihat pula cara kita menyucikan najis atau membasuh najis mughalladhah. Yang pertama, bersihkan bahagian yang terkena najis. Yang kedua, basuh sebanyak 7 kali. Sekali daripadanya mesti menggunakan tanah bersih yang dicampur dengan air. Yang ketiga, gunakan air mutlak untuk membuat basuhan seterusnya sebanyak 6 kali. Sehingga hilang bau, warna dan rasa najis tersebutlah. Okey, kita lihat dia punya video yang berkaitan okey, lihat Okey, kita tengok dulu cara dia. Kita tengok dulu cara dia.
Itu cara menyucikan. Kita tengok pula praktikal menyucikan najis. Contohnya selipar kita digigit anjing. Ataupun selipar kita dikencing oleh anjing. Atau kita terpijak tai anjing. Okey, macam mana cara dia? Tengok begitulah cara menyucikan najis mughalladh ya murid-murid. Tetapi kalau contoh selipar ini dia ada najis dulu, contohlah terpijak tai anjing ke apa, kita kena buang dululah. Tidak boleh terus kita basuh dengan tanah, kita jurus, tidak boleh. Kita kena buang dulu najis tu. Pastikan bersih dulu. Buatlah cara guna sarung tangan ke, bersihkan dulu, lepas tu sarung tangan tu dibuang, baru kita ambil air, tanah, baru kita jirus. Bukan main ada najis tu atas tu kau siram, tidak. Tidak, dia kena bersihkan dulu. Murid-murid dia kena bersihkan juga dulu. Kena buang dulu najis tu. Begitulah secara ringkas murid-murid berkenaan dengan cara kita menyucikan najis mukhaffafah, najis mutawasitah dan juga najis mughalladhah. Tidak juga terlalu susah, senang je sebenarnya. Seterusnya InsyaAllah kalau kita ada masa untuk di kelas, kita akan buat praktikal ya lah. Kita akan cuba menyucikan ketiga-tiga najis ini. Cara menyucikan kulit haiwan, ini sertulah. Sedangkan bahan yang bersifat menghakis seperti bahan kimia, buah manjakani, kulit delima, daun akasia. Buang lendir, darah dan lemak yang melekat pada kulit tersebut. Contoh kulit lembu kita mau buat gendang atau kulit kerbau. Kalau di sini kerbau yang famous kan. Cara dia. Gosok kulit dengan bahan yang sedangkan samaklah. Kemudian bilas kulit dengan air mutlak. Jemur kulit hingga kering. Ini cara. Ini nampakkan sebagai sertulah. Kita membersihkan kulit haiwan untuk kegunaan contoh buat gendang kah, buat beg kah, apapun. Nah, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah semoga sesi PDP kita hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Jadi insyaAllah selepas ini murid-murid sudah boleh mengaplikasikan cara menyucikan ketiga-tiga najis tersebut. Jadi sekadar itu sahaja untuk PDP kita pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.